Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua murid-murid. Saya Cikgu Muhammad Rizal dari Sekolah Kebangsaan Muhammad K. Johari ingin mengajar tajuk Sains tahun 6 pada kali ini. Baik. Tajuk yang saya akan ajar pada hari ini ialah unit 3, iaitu tajuknya mikroorganisma. Subtopik dia ialah 3.1, iaitu mikroorganisma ialah benda hidup. Jadi saya harap murid-murid semua bersedia dengan buku teks sains muka surat 21 hingga 31. Baiklah. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah mikroorganisma ialah benda hidup. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian, menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup, mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, dan yang terakhir ialah menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik, saya rasa ramai murid-murid mengetahui dan pernah mendengar apa itu COVID-19. Tapi adakah murid-murid mengetahui apakah maksud COVID-19 itu? Baik, saya akan terangkan. Okay, baiklah murid-murid, apa itu COVID-19? Mari kita lihat. Okey, maksud COVID-19 ialah Coronavirus Disease 2019. Ataupun dalam bahasa Melayunya ialah jangkitan virus corona 2019. Kenapa berlaku pada tahun 2019? Kerana penyakit ini mula dikesan pada penghujung 2019 di daerah Wuhan, negara China. Baik, daripada mana berpuncanya penyakit ini? Ya, berpunca dari mikroorganisma. Jadi, pada hari ini kita ingin belajar apa itu mikroorganisma. Okey. Di dalam buku teks Sains tahun 6, kamu akan dapat lihat mengenai penerangan mikroorganisma. Okey, mikro bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Manakala organisma pula bermaksud hidupan. Apabila dua perkataan digabungkan iaitu mikroorganisma, ianya membawa maksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, faham ya murid-murid? Baik. Apakah alat yang digunakan untuk melihat mikroorganisma ini? Baik, alat yang pertama dikenali sebagai mikroskop. Dan mikroskop ini terdapat di sekolah kita, iaitu di makmal sains ataupun bilik sains. Baik, alat yang kedua untuk melihat mikroorganisma ialah kanta pembesar. Ini juga ada di dalam makmal sains kita. Baik, seterusnya, mari kita kenali jenis-jenis mikroorganisma yang terdapat di persekitaran kita. Baik, yang pertama adalah bakteria. Untuk pengetahuan murid-murid, bakteria ini adalah mikroorganisma yang paling banyak terdapat di persekitaran kita. Baik, cuba lihat gambar ini. Terdapat pelbagai warna dan juga pelbagai bentuk mikroorganisma. Okey, bakteria wujud dalam pelbagai bentuk saiz dan warna. Bakteria boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, bakteria ini adalah mikroorganisma yang paling banyak terdapat di sekeliling kita. Dan untuk murid-murid, pengetahuan murid-murid, tangan kita ini adalah paling banyak terdapat
bakteria. Okey, kerana apa? Kerana tangan kita banyak menyentuh kepada permukaan. Oleh sebab itu, bakteria paling banyak terdapat di sekeliling kita. Jadi untuk mengelakkan daripada keracunan makanan, kita hendaklah membasuh tangan terlebih dahulu sebelum makan. Okay, begitu juga untuk mengambil lauk. Mengambil lauk, kita hendaklah menggunakan sudu. Jangan menggunakan tangan. Kerana makanan akan cepat rosak dan juga cepat basi. Baiklah, seterusnya. Virus. Okay, virus adalah mikroorganisma yang paling berbahaya. Mari kita kenali bentuk-bentuk mikroorganisma, iaitu virus. Okey, terdapat pelbagai warna virus yang saya paparkan ini. Ada yang berwarna pink, hijau, biru dan juga ungu. Baik. Virus ialah sejenis mikroorganisma yang sangat halus berbanding dengan mikroorganisma yang lain. Virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Okay, ini kerana virus sangat kecil berbanding dengan mikroorganisma yang lain. Jadi hanya menggunakan mikroskop elektron saja yang boleh dapat melihat virus. HIV dan virus influenza ialah contoh virus yang sangat popular. Baik, ini adalah alat mikroskop elektron yang digunakan untuk melihat virus ini. Ianya berbeza dengan mikroskop yang biasa kerana mikroskop elektron ini menggunakan elektrik dan juga menggunakan lampu. Manakala mikroskop yang biasa hanya menggunakan cahaya semula jadi. Baiklah, seterusnya mikroorganisma yang ketiga ialah fungi. Baik, apa itu fungi? Baik, lihat gambar ini. Terdapat pelbagai rupa dan bentuk fungi. Okey. Ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna kelabu dan berwarna cerah. Baik, fungi. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat, yeast, mukur dan penicillium. Dan ianya hanya boleh lihat dengan menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Baiklah, yang seterusnya, protozoa. Baik, apa itu mikroorganisma protozoa? Baik, protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Bagaimanakah rupa protozoa? Baiklah, inilah rupa protozoa yang terdapat di kawasan berair. Baiklah, seterusnya, yang kelima adalah alga. Okay. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Bagaimanakah rupa alga? Ya, alga rupanya berwarna hijau. Kerana apa berwarna hijau? Kerana ia ingin menjalankan proses fotosintesis. Baiklah, kita imbas kembali jenis-jenis mikroorganisma yang telah murid-murid pelajari. Iaitu yang pertama adalah bakteria, yang kedua adalah virus, yang ketiga adalah fungi, yang keempat adalah protozoa dan yang terakhir adalah alga. Saya harap semua murid-murid dapat menghafal kelima-lima jenis mikroorganisma ini. Baiklah, seterusnya, proses hidup mikroorganisma. Okey, proses hidup mikroorganisma yang pertama ialah bertumbuh. Bagaimana kita nak mengetahui mikroorganisma ini bertumbuh? Baik, cuba lihat gambar ini. Sekeping roti diletakkan di atas meja. Apabila dibiarkan lama kelamaan, roti ini akan menjadi, ianya akan ditumbuhi oleh kulat. Kalau dibiarkan semakin lama,
berhari-hari apa yang berlaku pada roti itu? Ya, jawapannya ialah roti akan ditumbuhi lebih banyak kulat. Dan ini menunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh daripada sedikit dan akhirnya menjadi semakin banyak. Okeylah, proses hidup yang kedua ialah bergerak. Okey, mikroorganisma juga bergerak. Okey, sila lihat video ini. Okey, video ini menunjukkan mikroorganisma yang berada di dalam air. Jika kita lihat mikroorganisma di dalam air ini kelihatan bergerak-gerak. Dan ini menunjukkan bahawa mikroorganisma menjalani proses hidup, iaitu pergerakan. Baiklah murid-murid. Proses hidup mikroorganisma yang ketiga ialah bernafas. Bagaimanakah mikroorganisma ini bernafas? Okey, mari kita jalankan satu eksperimen untuk mengenal pasti pernafasan mikroorganisma. Baik. Ambil satu botol mineral, kemudian ambil sebiji belon dan diletakkan di atas penutup botol mineral itu. Dan sebelum itu di dalamnya kita masukkan dengan kalsium bikarbonat untuk melihat pernafasan mikroorganisma. Ya, apabila dibiarkan, lama kelamaan kita dapat lihat bahawa belon mula mengembang dan di dalam belon itu mengandungi karbon dioksida. Ini menunjukkan bahawa mikroorganisma juga bernafas. Baiklah, kita imbas kembali ketiga-tiga proses hidup mikroorganisma, iaitu yang pertama bertumbuh, kedua bergerak dan yang terakhir ialah bernafas. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini mengenai tajuk mikroorganisma, iaitu jenis-jenis mikroorganisma dan juga proses hidup mikroorganisma. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika dengan tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih. With